جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين باب ولا يغتب بعضكم بعضا. Ini ialah suatu bab, dan jangan seorang itu mengumpat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan jangan mengumpat oleh setengah mereka kamu, setengah daripada kamu, ba'dhan akan setengah daripada kamu. Jangan mengumpat oleh setengah kamu daripada akan setengah kamu. Itulah bab mengumpatlah. Wal amru bil adl, perintah Allah Ta'ala bil adl, innallaha ya'muru bil adl. Wal afwi, wal afu ataupun wal afis, ikutlah. Wal afu anil mazlum, dan memberi kemaafan daripada benda yang dizalimi. Qala Allah Ta'ala wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lama akhihi maita an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ada. Wa da'iyah dia gini. Wa ananing dia sudah ni. Babun al-adiyatu al-mukhtaratu ar-rasulillah. Dia buat suku. Bab suku, dia tidak buat sekali dak. Dia selesai ni dulu. Sebab al-adiyah tu ambil daripada kitab lain. Ialah Bukhari juga. Ambil daripada kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin pun daripada Bukhari juga. Bukhari Muslim juga. Jadi makna Bukhari Muslim capulah. Mana Riyadhus Salihin tu dia ada capu. Tu. Jadi dia selesaikan ini dulu, Jawahirul Bukhari, setakat ni lah. Jadi al-adiyah tu makna sebenarnya tambahlah lampiran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, adakah suka oleh seorang kamu bahawa dia makan daging saudaranya hal keadaan mati? Yakni tentu tak suka ni. Allah Ta'ala tanya nak menegaskan. Tu. Jadi dia kata la yuhibbu sallallahu alaihi wasallam. Naha anil ghibati nahyat tahrimin ittifaqan. Menegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengumpat akan sebagai tegah haram, menharamkan ittifaqan, ittifaq ulama. Tinggal lagi khilafnya kalau dia dosa kecil ke dosa besar. Kemudian di sana dia adalah khilaf dan juga tafsilnya. Tu. Tapi tentang dia tu haram dosa, itu muttafaq, maknanya ittifaq ulama. Wal ghibatu zikrul muslimi anil ghairil mu'linin. Tu takrif dia tu kadang-kadang ni sini lebih jamak. Menyebut ghibah ni pun, ghibah ni ialah zikrul muslimin, menyebut oleh orang Islam, menyebut akan orang Islam. Makna maf'ul. Zikrul muslimi mana menyebut oleh seorang akan orang Islam. Mana dia bercakap, dia menyebut akan orang Islam,
ghairil mu'lini, yang bukan mu'lin. Jadi mafhum dia nya kalulah seorang itu adalah al-mu'lin, mu'linul ma'asi, orang yang mengiklankan, orang yang mempromosikan akan dia punya maksiat, maka tak dinamakan mengumpat lah. Walaupun di belakang tu makna di belakang dia tanpa tu maknanya nama dia tidak mengumpat juga sebab dia mu'lin. Kerana dia berkaitan dengan apa dia? Berkaitan dengan kehormatan dan juga jaga hati orang. Tu. Jadi dah mu'lin ni memang dia tak kisah pun. Bahkan dia tu menyohor dengan maksiat yang dia buat. Tu. Jadi menyebutkan akan orang Islam. Menyebutkan itu dia panggil idhafat masdar kepada maf'ul. Menyebut oleh seseorang lah, oleh orang Islam, akan orang Islam lain, orang Islam mana? Yang tidak mu'lin, mu'linin ma'asi. Bi fujurih, dengan kejahatannya nya muslim saat ni. Fi ghaibatihi, pada ketiadaannya. Kalau kata depan mono-mono ni tak panggil mengupak ni. Tu. Tu dia panggil sama ada menguduh benda tak betul. Ataupun kata mono-mono lah. Kata mono-mono. Nya kata mono-mono depan muka ni. Kalau benda tak betul dia panggil menguduh. Tu. Jadi pada ghaibahnya, mana muslim ghairil mu'lim, dengan fujurnya pada ghaibahnya, bima yakrahu, dengan barang yang dia benci. Muslim saat ni dia benci. Mana dia benci, walau bi ghamzin, sekalipun dengan ghamaz. Ghamaz ni makna isyarat, tunjuk-tunjuk, au bi kinayatin, kinayah secara simbolik, perlambangan, au bi isyaratin, ataupun isyarat, tunjuk-tunjuk isyarat, bahasa isyarat. Juga nama dia mengumpat. Tu lengkap definisi dia tu jami'. Di mana definisi makna ta'rif yang jami'. Tu. Bikinayat di sana. Bikitabatin. Bikitabatin, betul, bikitabatin, bikinayatin. Bikitabatin dengan tulis payalah juga. Halau ni gak tulis lah ni. Petak lah, petak dengan jari tu makna tulis lah. Tu. Tanya orang Islam saja kok. Orang Islam saja. Orang kafir tak apa. Orang kafir tak apa, kita kata duduk royak kerja tak apa ni. Lagi orang Islam yang muklim pun tak apa. Ini kayak pula mana kafir min babil aula. Sebab itulah dia panggil takrif dia al-muslim, maka dia automatik dah. Bila takrif tu dia kharaja bi muslimin al-kafirun. Keluarlah dengan kata orang Islam tu makna orang kafir. Jadi tidak panggil mengumpat lah. Maknanya tidak masuk dalam takrif mengumpat. Tapi adakah boleh kau tidak, tu soal lain pula ni. Tu. Jadi ni hok nak masuk dalam kita mana takrif mengumpat tak panggil mengumpat. Cuma bila kita bercakap akan timbul fitnah, dia tak boleh, takut timbul fitnah. Takut jadi mudarat, jadi bahaya. Tu kerana tu. Tu hak aridi lah. Hak ni bukan aridi, ni hak zati, tak boleh semata. Tu. Dengan semua kriteria saat ni lah. Jadi tepat hak comelnya, indahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegah tu kemudian dia kata ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maka tentu kamu benci akan dia. Maknanya maka fakarih, tentu kamu benci akan dia akan aklul lahmi akhihi maitan tu. Tu. Jadi sini ada dua nombor. Nombor 3 ni tamsilun wa taswirun. Tamsilun permisalan, perbandingan. Wa taswirun makna gambar lima yanaluhu al-mughtabu. Bagi barang yang mencapai akan dia akan mata oleh orang yang mengumpat min ardi man yaktabuhu, daripada mura'ah mereka yang dia mengumpat akan dia akan men tu ala afhashi wajhin, di atas sekeji-keji, sehodoh-hodoh wajah. Mana sehodoh-hodoh wajah sebenarnya? Makan daging saudara sendiri hok mati. Sehari kita mati, kita duduk makan daging dia. Tu. Tu maknanya makan daging saudara begak maitan pulak. Tu dia panggil ala afhashi wajhin. Wa wajhul munasabah anna idarati hankihi bil ghibah kal akli. Dia wajah munasabah bahasanya peredaran hankih. Hankih maknanya pengertiannya. Pengertiannya wajah munasabah ni bil ghibah dengan mengumpat itu kal akli, seperti makan. Makan tu makan benda hok paling orang tak boleh nak makan. Begitu. Benda hok paling orang tak nak makan ni. Tamanya dia tu makna
Mayat, mayat tu mayat orang panggil makna saudara sendiri. Ada beberapa beberapa benda yang kita makna makan. Kalau tidak makan buat benda lain, ya hingga. Tu. Kalau makan orang lain hingga. Pas makan ada mana saudara sendiri, makna adik-beradik dalam agama, lepas tu hok mati nah pula. Tu. Fakaritumu. Jadi fatahaqqaqat itu nombor 4. Fatahaqqaqat karahatuhu lakum biistiqamatil aqli. Maka tahakkuklah, cerak semati, mantaplah makruhnya, bencinya al-ghibah. Al-ghibah ni tak apa, kembali kepada muzakkar pun tak apa. Sebab dia adalah masdar. Lakum, ataupun kita klikkan kepada perbandingan dia, maknanya aklullah mi akhihi maitan saat ni tu. Mana makan daging saudara kamu dalam keadaan mana biistiqamatil aqli, dengan betulnya akal fikiran. Akal fikiran yang intizam mustaqim, yang betul. Maka tahakkuklah. Orang panggil mana makruhnya, bencinya. Tu. Falyatahaqqaq an takrahu ma huwa naziruhu min al-ghibah biistiqamatil biistiqamatid din. Maka hendaklah tahakkuk oleh bahawa benci oleh kamu barang yang ianya perbandingannya daripada ghibah tu dengan istiqamatid din, makna betul agama kita. Tu. Betul agama kita, bahasanya kita tu menurut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Men ardi, daripada marwah men yaktabuhu. Orang yang dia men dia pertama tu tu mana lima janu al-mughtabu al-mughtab min ardi men, daripada ardi mana muruah men yaktabuhu, yang mengumpaklah oleh al-mughtabu. Al-mughtabu orang mengumpak, hu akan dia akan men tu di atas sekeji-keji wajah. Tu. Itulah makna perbandingan yang Nabi ni. Itu dia masalah gap dia hak Nabi bawa yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhi maitan, itu masalah nak sentuh hati, kosek hati orang panggil. Tu. Lagi. Jadi ada orang yang boleh tersentuh hati dengan kata-kata sebegini. Tidak semua orang lagu ni. Dia kena kecek lagu lain pula. Sebab itulah usulub dakwah itu pendekatan perkataan ataupun cara tu dia berbeza-beza mengikut mad'um. Tu. Jadi maknanya orang yang istiqamatil aqli boleh. Tapi kalau dah hok bengor dah hok bengor dah, orang panggil dah tak betul dah mikir tu tak sah, dia tak betul dah, tidak mustaqimah akal dia, tetap mustaqim dah. Tak sah dak kira lah tu. Tu. Jadi sebab itulah pendekatan dakwah itu adalah dia panggil maknanya syatta, makna funun syatta, makna berbagai-bagai cara. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah oleh kamu akan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala at-tawwabu, makna yang sangat menerima taubat. Kalau kita tawwabu makna yang sangat bertaubat. Jadi kalau Allah Ta'ala yang sangat menerima taubat, lagi pula rahimun, kasih saya bagi orang Islam. Ittaqullah bitarki ma umirtum bijtinabih. Bertakwa kepada Allah dengan meninggalkan barang yang diperintahkan kamu. Bijtinabih, dengan menjauhkan dia. Wan nadmi, ataf kepada tarki, yakni ittaqullah tu bin nadmi, dengan menyesal. Ala ma wujida minkum min. Di atas barang yang telah didapati daripada kamu daripadanya. Daripada melakukan orang panggil mengupaklah di sini. Dan seumurnya dosa-dosa yang lain. Dia kena ada menyesal. Menyesal tu makna taubat. Ananamu taubatum, kata Nabi. Menyesal tu ialah taubat. Nadi kepada taubat itu ialah menyesal. Jadi hakikat takwa dalam Minhajul Abidin, dia takwa ni dalam Al-Quran, Al-Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Al-Imam Ghazali dia sebut, analisa dia, kajian dia mendapati bahawasanya perkataan takwa di dalam Al-Quran sebanyak mana pun, Yana sendiri pun tak pernah lagi duk kira senaraikan banyak mana, hanya beri cadangan kepada orang aja. Sahabat-sahabat dia ada luar masa, tak ada kerja buat gapo, cuba terabilah. Dalam Quran itu ada perkataan takwa, cumanya dia datang dalam bentuk kata kerja, dalam bentuk kata nama. Kata kerja tu pula ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, tu kena kenalah. Tak kenal tak jumpalah ni. Dan dalam orang panggil dia ada at-tuqa, kata ni isim kata nama ada at-tuqa, ada at-taqwa.
Ada muttaqin isim fa'il. Tu macam-macam lah. Bila ada berapa? Al-Imam Ghazali kata sebanyak mana pun takwa dalam Al-Quran dia kembali kepada 3 makna khusus. Ada 3 makna khusus. Ya, ada makna umum, ada 3 makna khusus. Makna khusus yang pertama ialah makna at-taqwa bi ma'na ta'ah. Takwa dengan makna ta'ah. Sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ditafsirkan oleh Ibn Abbas, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha haqqa ta'atih. Wahai orang-orang beriman, taatkan Allah Taala sebenar-benar ketaatan. Taat ni makna patuh perintah Allah Taala. Yang kedua at-taqwa bi makna al-khasyah, dengan makna takut. Takut nak buat benda hak Tuhan lagi. Tu makna takwa. Takwa ni makna takut nak buat benda hak Tuhan lagi. Maka kalau kita nak ukur tahap qadar takwa kita, meta takwa kita tu sang mana, ukurlah setara mana kepatuhan kita terhadap perintah Allah Taala, baik wajib ataupun sunnah. Ketaatan kita kepada perintah Allah Taala tu setara mana? Setara itulah takwa kita ni. Berhadapan dengan muharramat, dengan mungkarat, dengan fahsya, bagaimana? Setara mana kita takut sehingga kita boleh tahan diri kita daripada tak buat segala muharramat itu. Setara mana kekuatan kita takut saat itu, maka itulah kekuatan kita, mana kekuatan takwa kita. Dan yang ketiga makna takwa yang dengan makna yang khusus ialah at-tanazuh, membersihkan diri kita daripada dosa. Akhirnya Imam Ghazali kata 2 yang pertama itu dia kembali kepada yang terakhir, at-tanazuh. Kerana at-tanazuh itu dia bukan sahaja merujuk kepada setelah kita ni berdosa baru kita tu nak bila ada siapa baru dak sikap orang yang bersih ialah dia sentiasa berjaga-jaga jangan dewi cemar. Bermaknanya at-tanazuh maksudnya membersihkan dosa. Apabila kita dah berdosa itu dengan cara bertaubat. Tu hakikat. Jadi hakikat takwa tu dia at-tanazuh, dia ada ayat-ayat dia yang membuktikan bahawasanya inilah kenyataannya. Jadi sungguh daripada at-tanazuh itu ialah cara dia ialah at-taubah, mana bertaubat. Jadi taat tu juga bakpo kita taat perintah Allah Taala kerana nak jaga daripada dosa lah sebelum daripada bertepuh dengan dosa. Jadi itulah makna tanazuh. Dan orang panggil tak buat benda hak Tuhan lari, Tuhan marah takut jadi berdosa. Itulah makna dia at-tanazuh, membersihkan diri. Macam orang yang bersih ni makna dia jaga pakai dia malah jangan duk menyandar bakal banyak duk menyandar din dia. Tu dia duk jaga. Belum daripada jangan pergi tempat cemar jangan duk buat benda-benda tu, benda yang menyebabkan boleh jadi cemar tu. Jadi maknanya jangan buat benda yang menyebabkan jadi cemar, menghindarkan diri daripada benda-benda boleh mencemarkan. Kemudian tu sifat berjaga daripada tercemar, terkotor itu. Tu makna sikap orang bersih. Dan apabila dia tercemar, dia bersihkan benda tu. Samalah juga kita. Belum daripada kita berdosa. Kita berdosa dengan 2 sebab. Yang pertama, meninggalkan wajibat. Itu melibatkan kepatuhan kita. Hak Tuhan suruh, kita tak ada buat. Maka berdosa Dan orang panggil menerkam kepada muharramat. Mengerjakan bagi hak Tuhan mana. Hak Tuhan lagi kita pergi buat. Itu berdosa. Bila kita berdosa, kita kena bersihkan dosa saat ni. Jadi, sebelum berdosa lagi, beringat jangan berdosa. Itulah at-tanazuh. Maka hakikat takwa itulah membersihkan diri daripada dosa. Kerana dosa-dosa itu adalah tanda bagi geruh yang paling dahsyat. Geruh ada 2, dunia akhirat. Geruh yang paling dahsyat ialah geruh akhirat. Jadi geruh akhirat kepada neraka. Jadi dosa-dosa itu istiqaq bagi maknanya masuk neraka. Jadi takwa ni kalau kita nak ambil takrif yang jamik juga takwa ni ialah jaga diri kita daripada bahaya akhirat, ialah neraka. Kalau jaga diri daripada COVID-19, daripada dengue tu tak panggil takwa tu dia panggil beringat saja. Tu. Jadi sebab itulah wan nadmi, ayatnya wan nadmi ala ma wujida minkum minhu makna dosa lah. Tu maknanya orang panggil ittaqullah, bertakwa kepada Allah Taala tu. Wa in gapun wa in ataitumullah ada hak alih. Ada alih. Wa in ataitumullah wa in ataitum ilallahi dan apabila kamu datang kepada Allah Taala tak ada ilah. Tak ada. Mana ada ilah. Tapi alih tak ada ana. Krisalhumna wa in ataitumullah boleh. Apabila kamu datang kepada Allah tuqabbalu taubatukum, diterimakan akan taubat kamu, wa an'ama alaikum,
Kalau yaqbalu taubatakum itu Allah. Kerana ya. Sini jawab dia tu nun ke? Ta. Tu kebalu lah. Tuqbalu taubatukum wa an'ama alaikum. Nah, ni kembali kepada Allah Taala dan memberi nikmatlah oleh Allah Taala di atas kamu bi thawabil muttaqin, dengan pahala orang yang bertakwa. Jadi ittaqullah. Wa qala Allah Taala innallaha ya'muru bil adl. Itu tajuk yang kedua. Sesungguhnya Allah Taala memerintahkan dengan adil. Wal ihsan itu dibacakan dalam khutbah Jumaat. Nah. Itu orang yang mula-mula bacanya ialah dalam khutbah Jumaat ialah Khalifah Umar Ibn Al-Aziz. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Taala menyuruh dengan adil wal ihsan. Jadi adil, apa dia konsep adil? Tu adil bitaswiyati fil huquqi fima bainakum wa tarkil zulmi. Dengan menyamakan pada hak-hak pada barang di antara kamu dan meninggalkan zalim, wa ita'i kulli dzi haqqin haqqah, dan memberikan tiap-tiap orang yang mempunyai hak itu akan haknya. Tu. Tapi masih ada lagi lah makna huraian-huraian tentang adil ini. Kalau kita nak kecek cara mudah agak adil ni, buat benda yang betul. Tu makna adil. Dan takrif dia tu macam-macam. Antaranya pertengahan di antara dua hujung yang melampau. Adil ni duduk tengah-tengah. Adil, i'tidal. Mana tengah-tengah? Tengah-tengah tu lah yang betul. Mana? Kalau dalam bab akidah, akidah tauhid berada di antara akidah ta'til dan akidah tasyrik. Akidah ta'til dua hujung yang melampau. Satu hujung melampau makna akidah tasyrik, Tuhan ramah, mana boleh terima, mana tak betul. Tuhan tak ada, tak boleh terima. Tuhan ada, so tu makna akidatul adli, akidah yang adil. Sikap kita terhadap harta, sifat pemurah itu antara boros dengan kedekut. Boros ni makna membelanja lebih daripada orang panggil melampaui daripada keperluan. Itu makna tidak adil lagu tu. Kedekut tidak adil juga. Yang adilnya ialah murah. Tu. Wal ihsan itu makna adil, tu konsep adil. Dia ada juga dikata adil ni meletakkan satu benda tu pada tempat dia. Itu juga di antara takrif yang masyhur. Jadi takrif-takrif ini meraikan situasi-situasi sebab dia melibatkan dia umum. Dia konsep adil ni makna dia umum. Perkataan adil tu sendiri ialah melakukan suatu perkara yang betul. Buat benda yang betul. Buat benda yang betul ni beri hak orang, mana orang itu makna hak dia. Jangan duduk ambil hak orang, jangan menafikan hak orang. Tu. Jadi makna kalau seorang tu yang ada kuasa misalnya menafikan hak rakyat kau, tu nak jaga tu. Takut jadi jatuh kepada zalim. Tu bukan mudah. Hak orang tu makna bukan saja atas diri kita sendiri. Dia lawan adil tu makna zalim. Tu maklum. Jadi berlaku adil kepada diri kita sendiri, beri hak tubuh badan kita. Beri hak dia. Makna yang dituntut oleh dia. Jadi bila kita tak beri itu, maknanya itu hak secara hak benda hak tabi'i, kita akan mendapat kesan rizak, makna natijah yang tidak baik, akibat yang buruk. Misalnya tak tidur tidur lewat-lewat. Si hari masuk kelas kan mengatur. Tak masuk kelas, lambat masuk kelas. Masuk mengatur ataupun duduk koya tengok ustaz duduk mengajar. Apa? Duduk layar tengok handset, mana tengok handphone, mana tak tidur. Tidur pukul 2 jadi masuk kelas pun duduk koya, hilang tumpuan, fokus kepada pelajaran. Itu maknanya. Jadi tak beri hak nak ayatnya. Kita tidak orang panggil itu hak tubuh badan kita. Jadi akhirnya kita mendapat kesan yang buruk kepada orang lain, kepada makna Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku adil kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada makhluk, termasuklah hayawan, makhluk yang lain, dan juga kepada Allah Taala. Wal ihsan lebih daripada adil lagi. Adil itu wajib. Ihsan ni makna sunat. Ila man asaa ilaikum, kepada orang yang buat jahat kepada buat baik kepada orang yang buat jahat. Kalau orang buat baik kepada kita buat baik juga. Itu tidak ihsan. Tu. Buat baik ihsan ni makna ihsan tu sendiri dari segi luarnya bahasanya makna buat baik, tapi dia dah jadi bahasa Melayu dah ihsan. Sebab tu dia akan jadi lagi makna dia hak istilah syaraknya macam mana dia nak. Makna ihsan itu ialah lebih daripada adil. Wal kadhiminal ghaidha, itu orang menahankan kemarahan, itu adil. Orang buat benda yang memarah, kita mana berlakuan. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, memberi kemaafan kepada manusia. Itulah ihsan. Dia tak wajib kita beri kemaafan. Orang minta maaf kepada kita, orang bersalah tu dia wajiblah minta maaf dengan orang. Orang tak wajib maaf kepada kita yang meminta ni. Tapi itu adalah ihsan. Tu. Ihsan, tu dia kata mana ila min asaa ilaikum. Ihsan ni kita tahu juga hadis Jibril itu pun sangat masyhur, anta abudallaha ka'annaka tarah
fa illam takum tara fa innahu yarak. Ya samalah sebenarnya. Maksudnya ialah ihsan ini konsep ihsan itu ialah makna kesedaran yang tertinggi. Gapo dia kesedaran yang tertinggi ialah sentiasa sedar bahawasanya Allah Taala melihat kita, memantau kita. Itu dari kitab Faridah Faraid. Bila kita perasan tu duk nampak kita, duk mengitar kita, duk tengok kita, duk pantau kita, maka pada masa tu malulah kita berpaling daripada Allah Taala zahir dan batin. Iyalah hak zahir kita tak berpaling daripada Allah Taala, duduk baca Fatihah, duduk semaya tapi hati pah ke Amerika, pah ke England, tu bahasa muka tak malu Sebab apa? Sebab kita tidak ada sifat ihsan. Sifat ihsan ini perlu dilatih. Ini ialah berkaitan dengan ketinggian pengenalan Allah. Ihsan, kalau kita sentiasa duduk dalam keadaan ihsan, itulah yang akan mencegah kita daripada melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Dan ia adalah kesempurnaan iman dan juga Islam. Dalam kitab Faridah kita pun sebut mana ihsan itu kesempurnaan iman dan juga Islam. Dari sudut tasdiknya, dari sudut penyerahan diri makna Islam, itu dia jadi sempurna dengan ihsan. Jadi orang yang itulah yang Nabi sebut dalam hadis, la yazni azani hina zni fahuwa mu'min. Tidak berzina orang berzina ketika dia berzina, padahal masa tu dia tu beriman. Bermakna tahap iman yang sempurna. Tak iman yang sempurna tu makna ihsan. Dia nak berzina lagi mana? Tu hidup kelis ni, tu hidup perhati, lepas tu boleh tu dia awak magilah pula sifat pemantauan satu. Ihsan itu berkaitan sifat pemantauan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua sifat pembalasan Allah Taala, zuntiqam, muntaqim, al-jabbar. Tu. Kalau orang awal tahu kita buat salah, kita tak kisah pun sebab kita tahu dia tak boleh bertindak. Penguat kuasa dunia, dia mampu bertindak tapi kita tahu dia tak tahu kita buat, sebab tu kita berani buat. Allah Taala ni maknanya sifat pemantauan dia tu tidak ada satu tempat satu masa yang kita boleh berselindung daripada dikesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh berselindung hasil kewak maksiat tak ada gapo. Mungkin tu tak tahu. Kalau kita tak boleh mengelak daripada dikesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi boleh mengelak daripada tindakan Allah Taala, hasil kewak juga. Sebab kita boleh mengelak, boleh lari daripada dibalas oleh Allah Ta'ala pun tak boleh juga. Maka tidak ada jalan lain kita dengan Allah Ta'ala ialah al-Islam. Dengan al-Islam menyerah diri kepada Allah Ta'ala, serah diri kepada Allah Ta'ala. Mana serah diri kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, buat yang terbaik. Sebab kita ni tak boleh dah. Kita dengan orang ni, kalau kita boleh lawan, kita lawan. Kalau tak boleh lawan, kita lari. Kalau tak boleh lari, kena serah diri lah. Nak lari wano kita tak gerak dah, tak cekak dah, nak lari pun tak boleh nak lari. Ya ambak tertudai ni. Makna kita kena serah diri. Kalau kita duduk tebi lawan juga, tahu dah tak makan cukup, mami kita tak boleh nak lawan dia, duduk lawan juga kan. Jawab dia lebih mudarat lah, lebih bahaya lah. Tu. Kita ngatu nak lawan jauh sama telah. Nak lari daripada pengetahuan Allah tak boleh, nak lari daripada tindakan Allah Taala pun tak boleh. Lalu tidak ada pilihan lain melainkan kita menjadi orang yang Islam, Muslim, orang yang menyerah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tahap yang terbaik, yakni iman dan Islamnya pada tahap ihsan. Tu. Mana ikhlas, tu ihsan. Ihsan itu melibatkan dalam bab amal agak, maknanya benda-benda sunat. Tu adil, tu wajib, itu makna adil. Tu. Kalau bayar hutang, mana kita bayar lebih, tu makna ihsan bagi kita. Bayar seumpama tu maknanya adil. Kalau balik orang yang memberi hutang pula, dia pergi minta hutang dia sampai dah tempoh tunai, itu adil sebab hak dia. Tapi kalau dia ibrak, dia lepaskan hutang separuh ke ataupun sunung daripada orang yang berhutang, itu adalah ihsan daripada dia. Fastabaqul khairat, bagi dia buat kebajikan. Hak orang berhutang, dia bayar lebih. Balik orang hak pemiutang, dia suruh bayar kurang. Bagi dia, siapa dia bagi dia. Kalau makan kedai agak bagi dia, siapa dia bayar dulu. Tu fastabaqul khairat. Bukan mana pisah orang panggil wak mangga masing-masing. Jadi duk kena atas orang tu sama-sama ni. Duk saya lagi tu tak jadilah ni. Duk kena atas orang wak lambat-lambat. Tiba menen dia kata menen dia sama. Kalau dia maki ramai, menen dia tak gaji kena bayar. Tu bodoh lagi tu. Bukan menen mungkalah sebenarnya ni. Orang menen tu ialah orang yang advance, orang yang ke depan, proaktif dalam melakukan kebajikan. Tu. Badi dia, tu. Wisale pun badi dia, kita lambat nak wisale Sayyidina Umar dia kata, aku dengan Sayyidina Abu Bakar tak gaji aku dia wisale, dia Abu Bakar semua. Hebat.
Maknanya Abu Bakar ni hebat daripada semua segi ni. Tu. Dari segi harta habis licin bui. Infak fi sabilillah. Sayyidina Umar separuh je. Hak separuh Zainal Umar tu mana jumlah kuantitinya lebih banyak daripada keseluruhan harta Abu Bakar. Tapi nilai di sisi Allah Taala bukan kuantiti tu, jumlah tu. Dia kerana orang hak tak ada ni dia semakin susah nak memberi. Sebab dia sendiri pun nak bagi ke dia pun tak berapa nak cukup. Pas dia nak beri. Tapi kalau dia boleh beri juga, maka itu hebatlah. Orang kaya raya duk mewah tak ada gapo. Dia beri mana 50 riyal dia tu boleh jadi tak ada lagi dengan 5 riyal orang susah. Tu. Tu dia kira lagu tu mengikut qadar harta kita semakin kurang orang panggil harta kita semakin nak jadi payahlah nak jadi murah. Tapi kalau orang fakir orang miskin pun boleh jadi murah, itu hebatlah. Dan memang ada kita biasa jumpalah orang-orang susah tapi orang-orang kampung tengok dalam muamalah dia supaya orang duk jual di pasar kedai di samping dia orang panggil nak tarik pelanggan tapi memanglah dah terbiasa dengan murah jatuh ke orang-orang muda ni dia orang-orang tua dulu. Orang muda dia tak dia ingat nak utus mata dia fikir lagi tu orang-orang tua dulu maknanya dia kira berkat dia tengok tok lebah pula gak dia lebih banyak tu dia kira lagi tu sebab dia tahu orang zaman dulu dia tak banyak mengaji tapi dia pergi sungguh orang panggil ilmu buah tok guru itu makna dia pergi dia beramal orang lain ni banyak mengaji hebat tapi saat ni lah nak boleh terima tu pun dia kena bertekar dulu dengan tok guru untuk memuaskan akal fikir dia tu. Bukan orang panggil niat nak belajar tu makna tidak dibuka dadanya, lapangkan dada untuk menerima ilmu tidak. Itu ada pensyarah universiti pernah meluahkan orang panggil perasaan dia. Dia masuk dalam kuliah tu maknanya pelajar-pelajar sudah bersedia dengan maklumat-maklumat di atas tajuk tu. Maksudnya kalau salah sikit selalu dah kan tu. Jadi itu maknanya ialah orang panggil pensyarah ke guru muallim juga ada kesilapan, kesalahan, kekurangan jadi kalau perkara yang perlu ditegur ada cara dia tapi sikap pelajar dah bersiap sedia untuk nak menentang maklumat guru itu adalah satu perkara yang sangat biadablah. Tapi itulah apa yang berlaku zaman kita sekarang ni, tidak ada dah kehormatan pihak muallimin. Itu makna ihsan. Wa ita'idzil qurba, dan berikan orang yang mempunyai qurba, orang dekat adik kakak kita waslatil rahmi, beri pemberian mana beri khususnya kepada yang miskin, yang fakir. Dalam bab silaturahmi kesalahan banyak terletak kepada si kaya. Adik-beradik seorang kaya, seorang lagi miskin. Hak miskin ni dia tak kira rumah hak kaya tu munggo dia ada tahmah. Orang akan kata orang panggil ni temu dia rumah adik-beradik dia kaya, ada tahmah yang begitu. Menyebabkan dia jadi sukar lagi. Sebab itulah yang kaya mesti memulakan. Yang mempunyai keluasan mesti memulakan. Kena memulakan ziarah. Kerana kalau semua orang tidak mahu memulakan, benda tidak akan berlaku. Pas sungguh-sungguh perangai daripada kita ni, kita pesing nak buat sesuatu dia kena orang buat baik dulu, kita baru kita nak buat baik ke dia. Sedangkan orang panggil raf'an darjah, mana maksudnya untuk mendapat ketinggian martabat ialah membuat baik kepada, berbuat baik kepada orang yang tak buat kepada baik, tak buat baik kepada kita. Buat baik kepada orang yang buat balas dengan kita. Itulah yang terbaik. Tapi siapa dia boleh begitu. Orang buat baik kita pun kita tak buat baik lagi. Orang duk anti dah kita, duk musuh, duk berdeking dengan kita, kita nak buat baik kepada dia macam mana? Itulah ketinggian darjah di sisi Allah Taala. Tu. Ar-rif'ah, itu ada disebut dalam hadis, siapa dia nak kepada ar-rif'ah, begitulah sikap dia. Mana benda payah lagu memelah orang panggil nak pangkat tinggi ni payah. Itulah hakikatnya. Kita ni nak memuaskan hati kita tak apalah kita kalau orang mengendah diri kita kita tolong dia, kita punya duk mari rendah diri adik-beradik nanti mari royak dulu susah gini kita tahu sangat dia susah, kita tak tolong apa tu nak suruh dia mari rendah diri habis kita nak gitu ada orang dia pesel lagu tu. Tak apa kalau duk pakak pergi mengendah diri tak apa. Orang panggil mengalir maknanya tak apalah asalkan mengendah diri tu. Maka di situlah mengandungi dia panggil ada virus-virus yang tak comel lah tu, yang boleh mencalarkan, mencederakan keikhlasan. Tu. Sebab itulah orang panggil benda-benda pahit itulah kita kena orang panggil
tebih-tebih teleh tu buat baik kepada orang selama kena duk anak kita, duk menguduh kita, duk repuk kita, awak guna repuk kepada pihak penguasa, tak ada pasal-pasal susah kita misalnya tu tiba-tiba kita nak buat baik kepada dia, dia susah kita, dia mari minta tolong kita tak mana nak tolong dia selama kena dia duk nak duk tikai aku nak tolong dia dok jawab dia itu perangai huduh kita lah. Sebab kita belum berjaya lagi orang panggil untuk memperbaiki, orang panggil meletakkan diri kita pada orang panggil landasan yang Allah Ta'ala dah sediakan kepada kita. Tu wa yanha 'anil fahsya, menegah daripada fahsya. Fahsya ini dia kata anil dzunubi al-muritati fil qabhi, daripada dosa-dosa yang terlampau-lampau pada kejinya, tu dia panggil fahsya. Fahsya ni maksiat lah, maksiat mungkar juga, tapi dikenal bila sebut fahsya tu dia lebih khusus lagi untuk perkara-perkara yang keji seperti zina. Zina tu termasuk dalam kategori fahsya, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan zina tu dia panggil fahsya. Benda yang keji tu makna mungkar lah. Wal munkari tu agak lebih umum, ay ma tankiruhu al-uqul, benda yang akal kita engkar, benda tu molek. Sebab tu dia panggil mungkar, benda yang diengkari, akal kita tak boleh terima. Sebab akal ni fungsi dia ialah mengikat diri kita. Akal mana aqlun, aqal itu makna pengikat, ikat diri kita daripada buat benda yang tak molek. Jadi hakikatnya mungkar fahsyak ni makna dosa lah, dosa tapi mafhum dia itu berbeza lah. Bagiannya hok tolong je, cuma dia ada khusus umum. Fahsyak tu lebih khusus. Tiap-tiap fahsyak tu ialah mungkar lah. Tiap-tiap mungkar tak semestinya fahsyak. Wal baghi mana zalim. Mana baghi mana talabut tatawuli fi bizulmi wa takabbur. Menuntut mana berlama-lama dengan kezalim, berterus-terusan melakukan kezaliman dan juga takabur. Itu dia panggil bagyun. Bago. Tu. Berterusan dalam melakukan kezaliman. Tak cakap orang kata orang mana orang keji, orang hentam ke mana, dia tak kira. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah Ta'ala menasihatkan akan kamu, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan, mengambil peringatan. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa qala Allah Ta'ala in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allah kana 'afuwan qadira. Jika kamu menzahirkan akan kebaikan, yakni ta'atan wa barran, ketaatan dan juga kebaikan, au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan akan dia, yakni taf'aluhu sirran, secara senyap-senyap, au ta'fu an su'in, ataupun kamu memberi kemaafan daripada kejahatan. Mana kejahatan orang buat jahat ni, kana lakum al-mu'akhadhatu alaih, yang adalah bagi kamu nak ambil tindakan itu boleh, tapi kamu tidak ambil tindakan. Tu memberi kemaafan. Kalau kita ni tak boleh nak mu'akhadhah, tak boleh nak ambil tindakan ni, itu tidak nama maaf. Bukan nama sabar. Sabar aku ni, dia orang nak secara mana pun ni, tak ada aku duk balas, moga pergi ke dia, mu takut. Itu bukan sabar, itu bukan memberi kemaafan. Memberi kemaafkan itu ialah dalam keadaan kana lakum al-mu'akhadhatu alaih, adalah bagi kamu boleh mengambil tindakan, boleh membalas di atasnya, tapi kamu tidak mengambil tindakan itu. Itu dia panggil mana ta'fu ansu, fa inna Allah kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah adalah Allah Ta'ala afuan, memberi kemaafan, qadiran lagi pula kuasa. Yaksurul afu, banyak kemaafan, anil usah, daripada orang yang berdosa, ma'akamali qudratih, serta sempurna kudratnya, alal intiqam, di atas membalas. Sempurna kudrat dia alal intiqam, di atas intiqam, membalas denda, boleh sangat. Tapi tu dia tak balas. Sebab apa? Sebab dia yaksurul afu, al-afu yang sangat memberi kemaafan. Fa antum aula bidzalika, maka terlebih utama dengan demikian itu al-afas ani wa huwa hasun lil mazlum alal afi. Ini ayat ni qauluhu ta'ala ni ialah menggalakkan bagi orang yang kena zalim di atas memberi kemaafan. Itulah yang terbaik. Itu yang terbaik bagi dia. Tapi kalau dia nak balas boleh juga, jangan terlebih. Terlebih dia pula jadi zalim, pihak gulawat tu jadi mazlum. Tu al-ihsan huwa
al-afu wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Memberi kemaafan kepada manusia. Nah, tu. Atas dasar kasih belah kepada orang Islam. Ni orang Islam lah ni. Kasih belah dia panggil atas dasar nasihat nak kebaikan kepada dia. Kita tak maafkan dia, nyanyo dia berdosa, masuk neraka, duk kena tiba dalam api neraka dengan sebab kita tak maafkan dia. Sebab ridha Allah itu bergantung kepada ridha nas. Dalam bab orang panggil perkara-perkara yang berkaitan hak manusia. Walaupun Allah Taala tu Tuhan, maknanya kalau hak manusia, hakun nas, hakul abdi, maka tu kena redha, kemaafan daripada hamba. Tu. Jadi orang yang kena zalim tu maknanya dia maafkanlah. Ni narak kau orang panggil selipar pun maya ajak suruh bucik perut. Tak sahlah, wi pada ni. Biarlah orang panggil ni. Niat sedekahlah. Benda-benda tengok, benda orang panggil ni. Kalau benda tu besar sangat, motor nah, kereta nah. Tapi hak awalnya afdalnya memberi kemaafan. Harta benda ni dia gi mari ni. Jadi maknanya pitih ni orang tipu kita 10,000 sekalipun tak lama lepas tu dia mari pula. Dia perangai pitih ni gi mari tubik masuk. Dia bukan perangai pitih masuk. Tak. Lama-lama dia akan tubik juga. Adalah dia akan bocor ni. Ataupun akhirnya mati dengan orang panggil aset harta yang terlampau banyak. Tanpa dia dapat menggunakan manfaatkan dia. Masa dia hidup, mati tu sama telah lah. Masa dia hidup pun dia tak ada manfaat. Sebab ada kekangan penyakit, kau bergotu macam-macam ni. Lepas pada mati, anak-anak duk bakap balak bergebuk. Mungkin harta banyak. Ingat kau pok nak baca kulhu sekali ke, ingat pun tak ada. Tu. Nak buat kebajikan, nak buat sedekah, ingat maknanya atas dasar ni. Menghargai makna Allah. Terima kasih banyaknya ayuh tinggal harta banyak. Sebab tidak tinggal anak soleh. Tu. Jadi itulah maknanya mana yang terbaik ialah memberi kemaafan kepada manusia, dan itu adalah ihsan. Sebab tu dia payuh. Payuhlah nak beri kemaafan Ialah masa mula-mula kena tu memang kita duk sakit hati, tapi dia akan reda ni siapa berpuluh tahun bong bila berjumpa di tempat keramaian tengok tu selalu mari ingat selalu 10 tahun lepas panah-panah lagi aku ingat panah-panah mari baru aku membuat kat aku Allahu Akbar supaya dia tu tak ada salah dengan orang tak boleh kedekutnya kita manusia tak usah kata nak beri harta. Kalau kedekut dengan harta menasabah moga harta tu jadi luak, nak beri kemaafan pun tak boleh tu dahsyatnya padahal kita pun kita mudah memaafkan orang. Kita ada salah juga dengan orang lain, kita ada salah dengan orang, kita nak minta maaf lah kadang-kadang tak ada minta maaf, dia maafkan kita kita mudah memaafkan. Allah Ta'ala, hati kita ni dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menguasai hati manusia keras cara mana. Sebab tu dia kena klik kepada biasa orang tanya dia tak maaf kita gimana. Kadang-kadang orang tu dia tak royak dia maafkan sebenarnya dalam hati tu dia maaf dah, tapi agak payah dia nak kata maafkan dalam hati dia. Mungkin dia share juga ke adik-beradik dia saya mungkin adik-beradik dia, tapi dia tak share royak, dia tak share sebut. Dia orang perangai nak orang jahat, dia tak sebut. Dia pesin dia. Jadi maknanya kita mendoakan mudah-mudahan Allah, ya Allah lembutkanlah hati dia, sentiasa berdoa Pak kita berdoa dia tak ada rugi Berdoa ni bagi hak tak rugi. Mesyuarat berdoa tu dia panggil bagi hak tak rugi. Mesyuarat minta pandangan orang. Walaupun pandangan orang tidak dapat menyelesaikan masalah kita sekalipun, dia tak jadi rugi, tak jadi rugi. Begitu juga kita berdoa ni dia tak akan rugi sikit apa pun sebab dia ibadat. Tentu dah kita boleh pahala. Tu. Pak kalau kita duk mulazamah berdoa sok lembut hati adalah masa tu. Tu. Boleh jadi dia maaf dah kita secara senyap-senyap, dia tak serayak. Tu cubalah kita buat perhatian nak keras cara mana gak hati manusia malaikatnya dah terlampau keras dah sangat. Hok punah dah. Hok punah tak boleh nak baiki tu. Tu lainlah bagi kau pamen peti tak boleh nak bagi dah ustaz kata peti lepas tu lah ke mana bagi kau lah sama ada bagi kau tempat besi, kalau ada besi-besi lagi dalam dia bagi kat tuan siapa tu hati orang pun lagu tu lah. Kita tu payah nak maaf kau orang kita nak suruh orang maaf kita tu kita payah basuh dengan orang pun payah basuh lah semuanya Allah Ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa qala Allah Ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin
ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور قال الله سبحانه وتعالى وجزاء السيئة سيئة مثلها balas kejahatan ialah kejahatan seumpamanya sayi'ah so balas itulah keadilan faman afa wa aslaha maka barang siapa yang memberi kemaafan dan memperbaiki hubungan tu maknanya wa aslaha fa ajruhu ala Allah maka balasannya min tu min afa wa aslaha ala Allah di atas Allah Taala. Apa maksud dia ala Allah tu? Nak ayatnya iddatun muhammatun la yuqasu amruha fil azmi. Mana beberapa perkara yang penting yang tak dapat dikiaskan pekerjaannya pada besarnya. Maksudnya bila kata fa ajruhu ala Allah, maknanya ini Allah. Kalau orang pun dia ada teknik begini. Tak apa, dia mau tak usah bimbang ni. Berapa-berapa perkara sanggup bayar ni. Ada yang mau mengajilah. Mau mengajilah awak ni. Mana saudara aku mau mengaji je ni. Jadi mana kalau orang pun mana dia sanggup ni. Apa saja pembelanjaan kos dia akan tanggung ni. Tu. Maksudnya Allah ni ayat kata besar qadarnya maknanya tidak rakyat banyak-banyak mana. Atas Allah Taala, pahala dia atas Allah Taala. Ni Allah Taala mana Tuhan ni. Yang kita tahu mana dia tu maha kaya, mana pemendahara dia tu mana tak ada luak. Dengan banyak mana pun dia beri kepada kita ni. Hak manusia pun kita jadi teguh hati. Atas kawan dia mau tak suruh sing, dia mau buat je. Dia mau pergi je. Dia mau ikut je. Semua ni makan minum semua pembelajar tiket ferry kau berapa kawan tangguh belaka. Sedap kawan tu nyo. Yang tiba-tiba siapa kita pak duit sendiri juga. Marah masa cun dia kata, mak apa? Tu kakak tu dia kata, aku gini mana tambah ferry makan semua dia belaka nak tangguh ni. Tu manusia ni. Engko dia belawak ni. Tu. Ni makna Allah fa ajru ala Allah, nak ayat kata besarnya qadar balas Allah Taala tu. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah Taala tidak kasih akan orang yang zalim. Yang zalim maknanya al-mubtadiina bisayyiati, orang yang memulakan dengan kejahatan. Itu makna zalim. Siapa dia orang zalim ni? Orang yang memulakan dengan kejahatan, wal mutajawizina, orang melampaui fil intiqam, dan orang melampaui pada membalas. Duduk orang yang memulakan kejahatan kita mula budak-budak ke ni. Duk bala budak-budak anak-anak kita. Siapa dia mula ni kita mula tu. Mula betul tak? Lepas seorang mula, seorang lagi balas ke kuat ni. Jadi zalim belaka. Jadi yang memulakan kejahatan, mula wak khianat. Tu. Pahuk balas saat ni tu melampaui. Semua tu zalim belaka. Sebab tu nak balas tu boleh tapi jangan tajawuz. Tu nak jaga. Tapi payah malah tajawuz ni. Sebab dia biasa-biasa lah golik-goliknya keedah orang balas ni dia akan jadi terlebih. Kalau orang kotil kita sikit, kita akan kotil dia tu lebih sikit pada dia. Pas dia pun balas pula, kotil lebih derah lagi. Pas kau derah kau lagi. Lepas pada kotil mana cokor, tombok, lama kajian lama-lama ambil kayu tu. Dia jadilah getu ni. Jadi dia jadi kobarak ni. Sebab tu kalau budak duk baloh ni, budak-budak duk baloh duk bergocoh ni. Orang duk alok, kau kuat. Oh. Ni mana merah muka-muka ni. Kau kuat ni. Jamnya budak-budak dulu ada ni. Duk saya kadang-kadang baloh ni. Lepas tu orang lain jual alok ni. Lagi tu. Jual alok. Tu. Jadi dia keendah balas ni hok golik. Golik-goliknya kebiasaannya kalau balas gak dia nak jadi kau lebih. Tu. Hok balah hok bahagia hok kena ni lah. Kalau balah hok orang bui tu lagu lain pula tu. Hak tu dia panggil balah biasa. Hak tu dia panggil balah biasa pula. Kita nak wis setara mana tu tengok orang wis kita tu banyak mana. Kalau jamnya dulu gak bawah gak banyak ke ngele. Masa dia holong ngele tu kalau hijau sila tengok hijau. Pas dia bawah kita hijau juga 5 riyal dah. Kalau wis 10 riyal, kalau wis 50 riyal kacau. Hok dia wis 50 riyal, mengko dia orang kaya, dia wis kita ni. Kita orang sesok, pas dia bawah kita pun kacau juga nak wis 50 riyal, dia orang kaya dah. Patutnya orang hok tak ada tu kita wis banyaknya. Tu dia panggil perangai balah biasa ni.
Nak buat baik setara mana kok dia tu tengok dia buat baik kita tu setara mana. Dia buat baik kita kepada kita setara tu. Kita pun setara tu, tak usah lebih. Itu dia panggil mana kita ni tidak ada sifat ihsan. Tu. Jadi kalau ihsan itu ihsan tu makna lawan zalim. Zalim makna melampaui pada pembalasan. Ihsan ni melampaui juga balasan kebaikan kita buat lebih daripada balas salah pun Nabi suruh balas lebih banyak daripada orang buat salah. Jadi orang buat baik sikit kita buat baik lebih banyak lagi. Bukan bermakna kita nak dia tu sebab buat lebih baik supaya dia pun buat kau lebih baik lagi kepada kita. Bukan tu kena jagalah hati tu perangan balas biasa. Nak buat baik kat orang tu tengok dulu orang baik kita setara mana. Orang dia kita sakit dia tak mari. Dia sakit pergi buat penama jadi duk jatuh kau rugi seumur duk pergi pah ke tua dah buat perangai lagi tu. Orang mana orang tak mari meru, pandang meru, orang tak mari tengok dia ni. Dia tak rajin kita tengok orang ziarah orang tu. Jadi jatuh kau rugi, so rugi ibadat malah. Buat hubungan dengan manusia pun tak ada. Kebaikan mana tolong manusia pun tak ada. Lepas tu mana modal untuk pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Wala man intasara dan sesungguhnya wala manin dan sesungguhnya mereka yang tertolong selepas zulmihi selepas buat zalim akan dia. Mana wala man intasara ba'da zulmihi selepas daripada buat zalim akan dia faulaika ma'alahim min sabil, maka mereka itu tidak ada di atas mereka itu daripada jalan yakni ambil salah. Tadi nampak dah ni wala man intasara ba'da zulmihi yakni orang-orang yang tertolong selepas daripada zalimnya. Faulaika ma'alaihim min sabil, maknanya minal ma'sam. Jadi tidak ada, maka mereka itu tidak ada di atas mereka itu daripada sabil, daripada jalan, yakni minal ma'sam, daripada dosa. Min ma'samin, daripada dosa. Innamas sabil, hanya sahaja as-sabil makna al-mu'akhazah, jalan-jalan ambil salah tu. Innamas sabilu 'alal ladzi, hanya sahaja sabil jalan ambil salah tu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Ialah di atas orang-orang yang menzalimi akan manusia. Yakni yabtadi'unahu bil idrar, memulakan akan mereka itu dengan memudaratkan, dan juga wa yatlubuna ma la yastahiquhu, menuntut mereka itu akan barang yang mereka itu tidak mustahak. Tajaburan sebagai tajabur di atas alaihim, sebagai orang panggil tampu, makna minta baik macam ke biasa orang belaga motor belaga pun belaga tak tahu salah siapa dia ni. Dia tak dia bayar kat aku 300 tak lepas ni. Tak bayar 300 makna tak lepas. Tu. Padahal makna dia tak berhak pun ni. Tu. Itu dia panggil tajaburan. Mana ma la yastahiquhu, yang dia tak berhak. Kadang-kadang dia tahu sangat barang tu makna dalam 100 dia kata dia pergi letak 300 kena bayar ni. Tu. Jadi hanya sabil maknanya muakhazah itu maknanya ambil salah tu di atas orang-orang yang melakukan kezaliman di atas manusia, akan manusia, dan menuntut di atas dengan tidak sebenarnya. Tu. Ni wala manin tasara ba'da zulmihi. Tak dinampak dah ni tergelar ni. Lagi ni. Entah nampak ni. Tadi anak nampak dah. Dan sesungguhnya orang yang tertolong selepas daripada zalimnya. Jadi mereka tu tidak ada di atas mereka tu daripada sabil. Lagi dah. Comel dah tadi. Masuk. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala man intasara ba'da zulmihi. Dan sesungguhnya mereka yang ditolong selepas daripada orang zalim akan dia. Weh nampak weh? Tak dia nak nampak dah tak ni, masya-Allah. Sini. Mudah je makna dia nya. Orang buat zalim tak ada jalan bagi dia. Orang buat zalim tak ada jalan bagi dia.
Bukan. Sabil tu muakhadzah, mana ambil tidak ada jalan tu, mana tidak ada daripada sabil, mana ambil salah, mana tak berdosa lah. Sabil tu makna jalan dosa lah. Jadi tidak berdosa. Tu. Innama sabil hok berdosanya, tu makna sabil. Mana al muakhadzah tu, muakhadzah. Mana ambil tindak, mana ambil salah. Jadi ini tengok semula lah. Tadi comel dah anak nampak ni. Wala man intasara ba'da zulmihi. Dan sesungguhnya barang siapa yang tertolong selepas orang buat zalim akan dia. Semula. Tak apa dah. Wa yabghu tu cuma innamas sabilu 'alal ladina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Wala man sabara wa ghafara, dan sesungguhnya mereka yang sabar yakni yang sabar mana 'alal adza, kesakitan orang kena ni. Walam yaktasu min mana tidak balas, yaktasu makna kisos, tidak balas yang seumpama. Yaktasu ni mana balasan yang seumpama. Tu makna sabar. Mana dia tu mampu 'alal muakhadzah. Makna dia mampu, ada al-qudra, makna ada qudrah, ada kemampuan untuk muakhadzah. Tapi dia tidak mahu ambil salah. Tu. Itu dia panggil sabara. Wa ghafara tu lebih daripada sabara. Ghafara tu lah dia panggil ihsan. Ghafara tu mana ihsan? Yakni tajawaza anhu, memaafkan daripadanya. Tajawaz mana memaafkan. Tajawazu wa tajawaza anhu, memaafkan daripadanya. Daripada orang wakil tu lah. Al-adha wa fawada amrahu ila Allah, dan dia tafwid serahkan urusan dia kepada Allah Taala. Ikut Tuhan lah nak buat lagu mana terhadap orang tu. Itu ghafara, itu dia panggil maqam ihsan, memberi kemaafan. Sabara tu maqam adil. Wajib kita kena sabar. Wajib kena sabar. Sabar ni wajib kena sabar. Lam inna dzalika lamin azmil umur, sesungguhnya demikian itu as-sabru wa tajawuz memberi kemaafan, ialah daripada azmil umur. Azmil umur maksudnya ialah pekerjaan yang besar. Atau azmil makna azam, mana pekerjaan yang besar, pekerjaan yang diceritakan. Maknanya sabar dengan memberi kemaafan itu adalah suatu perkara yang sangat besar, pekerjaan yang sangat besar. Jadi untuk kita ninya selesai tamah. Itu di bawah tu dia kata nombor lah baca sekali. Hukiya anna rajulan sabba rajulan fi majlisil Hasan Basri. Dihikayatkan bahawasanya seorang lelaki dia telah mencela akan seorang lelaki lain pada majlis Hasan Basri rahimahullah taala. Fakan al-masbu adalah orang yang kena maki sat ni, kena keji sat ni. Yang dimakun hamun sat ni yaqzumun al-ghaiza. Yaqzumu mana wal kazimin al-ghaiz, mana menahan kemarahan, dia tak ada marah lah. Wa yu'rafu wa ya'riku fayamsahu al-arqa, dan berpeluh dia, maka dia sapulah akan peluh dia. Summa qama, kemudian dia pun berdiri, fatalahatil ayata, kemudian dia pun baca ayat ni. Mana? Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Tu. Sabar, yang menunjukkan sabar. Dia baca ayat tu, faqala al-hasanu aqalaha wa fahimaha. Mana aqalaha makna dia faham, mana wa faham makna dia faham, mana dia reti dia faham. Oh dia reti dia faham. Ni akan ayat sat ni. Hasan Basri kata, oh dia faham ayat tu ni. Jadi sebabnya tindakan dia tu lepas tu dia baca tu, tu mutabaqah. Apa dia bertindak begitu kerana ayat ni. Wala man sabara wa ghafara inna dzalika la min azmil umur. Tu. Apa dia tu? Daya'ahu al-jahilun, kerana mentadyi, daya'aha al-jahilun, kerana mentadyi, mensia-siakan akan hadil ayat oleh orang-orang yang jahil. Orang jahil yang mensia-siakan ayat ni, mana tak beramal. Tu. Wa qad yan'akisul al-amru, sesungguhnya terakaslah oleh pekerjaan nisbah kepada orang jahil. Orang jahil dia jadi akaslah daripada saat ni. Fayarji'u tarkul afwa, maka kembalilah meninggalkan kemaafan, manduban ilaih, itu disunatkan kepadanya. Jadi mana kalau tak maaf dia tak jadi berdosa. Tu. Orang minta maaf dengan kita, wajib kalau kita maafkan dok. Orang yang bersalah tu wajib kena minta maaf.
kita memberi kemaafan itu adalah orang panggil al-ihsan, maqam ihsan. Kalau kita nak kepada ketinggian darjah, begitulah. Wa dzalika idza ihtija ila kafi ziyadatil bagi. Demikian itu apabila diberhajatkan kepada menahankan bertambah bagi ini kezaliman yang berterusan, itu al-bagi. Kezaliman yang berterusan, yang melampau-lampau, maksudnya kalau kita duk mai balas tak maaf dia akan jadi berterusan. Tu. Jadi dengan memberi kemaafan itu memadamkan al-bagi itu. Wa qata'im maddatil adza, dan memutuskan maddah adza. Maksudnya bila berhajat untuk memutuskan maddah adza. Maddah ni benda-benda subjek bagi untuk nak jadi kesakitan. Perkataan macam sabu saat ni tu maddah adza tu. Maddatul adza tu seperti sabu. Sabu tu maknanya memaki hamu dan menyakiti orang. Dengan macam ambil harta tu banyak dah. Maddatul adza. Allahumma afu anil hakirid dalil. Maknanya mu'alif kita, ya Allah ya Tuhanku, maafkanlah daripada yang hina al-hakir ad-dalil, yang hina ni siapa dia? Mustafa ibni Muhammadin Imarah. Siapa dia? Mustafa bin Muhammad Imarah, itulah penyusun kitab kita ni Jawahirul Bukhari. Naqilu hadil Jawahiril Nabawiyah, yang menakalkan akan permata-permata Nabi ni, wa nasyiruha, dan juga yang menyebarkan akan dia hadil Jawahiril Nabawiyah ni, wa naqilul ad'iyah, lagi akan datang lepas pada ni. Dan yang menakalkan akan ad'iyah, doa-doa, udkhiluhu, yang aku permasukkan ke dia, adkhalahu, mudah-mudahan engkau memasukkan akan dia fi rahmatika, pada dia tu siapa dia dah. Itu dipanggil iltifat, dhamir mutakallim kepada dhamir ghaib. Mana kita sebut nama ni, maaf ke dia tu makna kita lah. Tu cara berbahasa. Ma'ibadika salihin, serta hamba-hamba yang salih, wal muslimin, amin. Allahumma inni ana dha'if, wahai Tuhanku sesungguhnya aku ni dha'if, lemah. Atammani maknanya sempurnakan akan aku taufiqan. Ini sebuah kepada taufik, memberi kekuatan lil khair, bagi melakukan kebaikan, wa ridwanika, dan taufiqa li ridwanika, bagi keredaan engkau, wa ihsanika, dan kebaikanmu, wa anta takhtima, dan bahawa engkau menyudahkan li bagi aku bisa'adah, wa tu'inani, dan tululah akan aku ala ta'atika, di atas taat akan dikau, wa anta ma tumatti'ani, dan beri nikmatlah kepada aku binadhari ila wajhikal karim, dengan dapat memandang kepada wajahmu yang maha mulia, wa anta ja'ala amali hadza khalisan li wajhikal karim, dan tolonglah Tuhan menjadikanlah amalan aku ni, makna tulis kitab ni dan kami yang membacanya ni, khalisan, bersih, tak ada campuran, semata-mata bagi wajahmu yang maha mulia, yakni ikhlas, kerana la yashubuhu riyaun wala sam'atun, yang tidak mencampuri akan dia akan amal kami ni, amal ini oleh riya dan juga sam'a, wa an yaqsuda bihi, dan bahawa engkau maksudkan dengannya nasrah hadis Rasulullah, wa an yuqsada bihi, dan bahawa dimaksudkan dengannya dengan hadza ni, jawahir ini, nasyru hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah nak menyebarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nasruddin, dan juga menolong agama Allah Taala, wa anta zidani, dan mudah-mudahan mutambahlah Tuhan akan daku ilman wal muslimin, dia tambah juga kepada orang Islam yang lain. Subhanakallah ilmalana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Jadi wa qad fagharat min naqlihi fi sab'ati min Rajab, sesungguhnya faragtu, baca ataupun kata faragat boleh juga. Wa qad faragat, sesungguhnya telah selesailah hadzal, kalau ke mana, atau faragtu, sesungguhnya selesailah oleh aku, min naqlih, daripada menakalkan akan hadza ni, fi sab'atin, pada 7 min Rajab, hari bulan Rajab, sanata alfin wa 340, pada tahun 1340 Hijriyatan, hadza ini, wa awrada hadil ayatul karimah tabarrukan sa'ilallah min fadlih, wa qad naqaltu al-adiyatil atiyata, sesungguhnya aku telah nakalkan beberapa doa yang berikut ini, ba'du selepas ni, tu ba'du dia hazah mudhafin ilaih, min riyadil salihin, daripada riyadus salihin, kita bacalah juga ni. Itulah bab
babun al-adiyatu al-muhtaratu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hathu ala mulazamati du'a ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Lepas pada tu Eh? lepas 17 tak ada wala tatamanna. Pergi masuk. Tak ada. 100 Lepas 800. Jadi anaknya ayat lepas ayat. lepas ayat. Ya hadis 812 je nah. Tapi ada khilaf dah nombor tu. Yang 13. Ayat lepas tu wala tatamanna ada. Wala tatamannau tak ada. Pada Allah baku halapa. Tak ada. Wala tatamannau. Takut ni. Terguna tajuk sana. Dah lihat tajuk ni. Dah tajuk al-adiyah. Lepas pada tu. Dah lihat tajuk al-adiyah. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum. Tu dah lihat tajuk adiyah. Macam tu dulu. Sudah hak sana. Sudah waktu lepas tu ambil riyadus salihin. Wala tatamannau tu mana dalam riyadus salihin dah. Dalam riyadus salihin tu tak tahulah secara jumlah ke ataupun secara orang panggil bertebaran boleh jadi dia kutip bertebaran gitu. Kena tengoklah dalam riyadus salihin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الشاذ والمنكر متن dia ما الفرض فيه قال فالذي يعاد أحفظ أو أكثر متنا أو سند. Jadi kita masuk kepada tajuk asyadz wal munkar. Syadz dan juga munkar. Jadi syadz ini pun kalau dalam saraf lainlah pula makna dia. Jadi syadz juga salah satu daripada syarat hadis sahih ialah ada syuzuz, tidak ada syuzuz. Tu. Jadi kalau kita mengikut syarah kita maknanya ditafriqkan di antara syadz dan munkar ini. Jadi syadz ini muqabil dia ialah mahfuz. Mana syadz ini yang diriwayatkan hadis diriwayatkan oleh makbul. Yang dia tu bercanggah dengan hadis makbul yang lain. Tetapi antara dia tu dengan hadis makbul yang dia kalah. Rawi tu kalah, maka dipanggil dia syadz. Jadi orang panggil hak benar tu dipanggil sebagai mahfuz. Bermakna di sini hak ni dia tak sama ni, ada beberapa pandangan yang berbeza. Tu. Jadi kalau mengikut hak syarah kita ni Hasan Masya, jadi syadz ini bermakna dia adalah hadis makbul. Hadis makbul makna hadis sahih lah. Cuma dia kalah dengan hadis makbul hak lain. Tu saja. Jadi muqabil dia, gulawi dia, dia mahfuz. Dia ada dua. Jadi syadz dengan munkar ini ialah jenama hadis ataupun istilah hadis yang terbit hasil daripada ada dua hadis yang bertanaqud, bercanggah. Ada yang lemah, ada yang kuat. Jadi satunya ialah syadz itu lawan dia ialah mahfuz. Bermakna syadz itu adalah hadis makbul. Hadis mahfuz itu lebih daripada itu lagi. Lebih kuat daripada hadis makbul yang diriwayatkan oleh syadz ini, yang diriwayatkan oleh hadis makbul pada hadis syadz ini. Bermakna hadis syadz ni maknanya hadis sahih lagi lah. Kalau mengikut syarah kita ni. Kemudian munkar ni pula yang diriwayatkan oleh ghairu makbul. Tu berlaku mukhalafah juga dengan satu lagi wal munkar makana al mukhalafihi min ghairi makbul ka suratul ghadab al fisqih. Jadi yang lawan kepada munkar itu kalau dia ma'ruf. Tu ma'ruf. Bermakna ma'ruf ini juga adalah hadis ghairi makbul, makna tidak hadis sahih. Tapi dia lebih baik daripada munkar. Jadi munkar lawan dia ma'ruf. Tapi dua-dua ni dhaif belaka. Kalau syadz dengan mahfuz sama-sama sahih. Cuma benar mahfuz. Mana syadz kalau. Munkar lawan ma'ruf. Tapi hak ni adalah takrir kenyataan daripada syarah.
Lainlah pula daripada orang lain. Tu. Mal fardu fihi khalafal ladhi yu'ad. Ma mana hadis? Al fardu fihi. Maknanya infirad oleh seorang rawi padanya pada hadis. Jadi dia hadis gharib. Hadis gharib mana dia meriwayatkan hadis itu berseorangan. Kemudian khalafal ladhi yu'ad. Dia menyalahi akan rawi yang dibilangkan akan rawi itu ahfazo, terlebih hafaz daripadanya. Au aktsara, ataupun terlebih banyak nisbah kepada matanan ataupun sanad. Tu. Apa dia? Aulam yakul khilafu lakin yub'adun. Itulah makna manusia. Jadi, ayat kita baca. Itu ta'rif syaz. Ta'rif syaz, huk musannif. Tengok serupa kau tidak dengan huk syarih. Boleh jadi serupa, boleh jadi tak serupa. Mal fardu ayahadus syadhi wal munkar. Ta'rif hadis syaz dan juga munkar ini ialah al-hadithul ladzi rawahu al-fardu. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi. Baik syaz ataupun munkar. Ay al-munfaridi al-munfaridu bih. Yang infirad dengannya dengan hadis au bi syai'in ataupun suatu pada hadis itu. Pada dia tidak infirad dengan keseluruhan hadis tapi satu juzuk daripada hadis, lafaz hadis itu misalnya. Fihi ay fil hadis walau kana thiqatan. Kalau adalah rawi itu makna thiqah, sekali mana khalafa ar-rawi menyalahi rawi allazi yu'ad akan rawi yang dibilangkan indal ahli hadis ahfaza, terlebih hafazan minar rawil munfaridu sana, minar rawi munfaridi sana, pada rawi yang munfarid sana. Au ya'adu aktsara, ataupun dibilangkan dia, dikatakan diagakkan dia tu lebih banyak adadan nisbah bilangnya hadis wal mulazamatan dan mulazamah dengan guru untuk mengambil hadis itu. Jadi hasalal khilaful mazkur, dan hasilah khilaf yang tersebut itu matanan nisbah kepada matan ay min jihatil matni. Matan dia tak serupa. Mana misalnya kaziyadati yauma arafata fi hadisi. Seperti ada tambahan perkataan yauma arafata pada hadis. Ada dah jumpa kita jumpa. Fa ayyamu tasyriki ayyamu aklin wa syurbin. Bermula hari tasyrik itu ialah hari makan dan minum, sebab tu hari kita puasa. Fa innahu min jami'i turkihi biduniha. Kerana bahasanya hadal hadis daripada semua tarik-tarik hadis ini tampaknya tanpa ziyadah yauma arafata. Tu. Wa inna ma jaa biha, hanya saja datanglah dengannya dengan ziyadah. Ada perkataan yauma arafata ni. Musa ibnu Ali ibni Rabah. Musa bin Ali bin Rabah an abihi, ambil daripada bapaknya. Musa diambil daripada bapak dia ialah Ali lah. Ali bin Rabah. Ali bin Rabah dia ambil an Uqbah ibni Amir. Jadi fahadithu Musa syadzun, dikatakan syadz. Dikatakan syadz kerana dia menyalahi orang yang lebih thiqah lagi. Makna rawi hadis lagi itu makna lebih thiqah. Lakin sahhahahu Ibn Hibban wal Hakim. Akan tetapi telah mentashihkan akan hadzal hadis. Ada ziyadah ni. Ziyadah hadis yang diriwayatkan oleh Musa ni. Oleh Ibn Hibban juga orang panggil sahibul sahih. Tuai kitab hadis sahih juga wal Hakim dan juga Hakim. Mengatakan ada ziyadah yauma arafat itu adalah sahih. Au min jihati sanadi, ataupun daripada jihad sanad. Sanad dia tu ada berbeza. Ada lebih, ada kurang. Mana misalnya ke hadis Tirmizi wa ghairih. Seperti hadis Tirmizi dan lain daripada Tirmizi min tariq Ibni Uyainah, Sufyan Ibni Uyainah. Ya, Sufyan dia ada dua, Sufyan Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah. Seperti hadis Tirmizi dan lain daripada Tirmizi daripada Tariq Ibni Uyainah. Daripada Tariq Ibni Uyainah an Amrin Ibni Dinar an Ausajata. Ausajah. Jadi Tariq Ibni Uyainah diambil daripada Ammar bin Dinar. Ammar bin Dinar ambil daripada Ausajah. Ausajah ambil ani Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna rajula tuwfiya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa ada seorang lelaki itu diwafatkan akannya, maksud dia meninggal dunia di atas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yada' warisan, dia tak ada tinggal seorang habuk waris.
illa maulan, malaikat satu orang hamba, huwa a'taqahu, yang dia telah memerdekakan akan dia. Dia panggil atiq, hamba permerdekaan. Illa maulan, melainkan maulan huwa a'taqun. Al-hadisah, sehingga akhir hadis. Jadi fa inna Hammad bin Zaidin, Hammad bin Zaidin, maka sungguhnya Hammad ibn Zaidin rawahu, meriwayatkan hadis ni. Hadis sama nah. Diriwayat an Amrin daripada Amar bin Dinar sana. Amar bin Dinar an Ausajata daripada Ausajah, walam yazkur Ibn Abbas, dan dia tidak sebut Hamad, dia tidak sebut daripada tidak menyebut akid Ibn Abbas. Tadi ada Ibn Abbas. Lakin taba'a Ibnu Uyainah ala wasli Ibnu Juraih. Akan tetapi mutaba'ah akan Ibnu Uyainah maf'ul. Akan tetapi mutaba'ah menyokong akan Ibnu Uyainah ala wasli di atas muttasilnya hadal hadis Ibnu Juraih oleh Ibnu Juraih. Jadi pada Ibnu Uyainah tu sama taharun dengan dia tu ada Ibnu Juraih. Adalah sanad. Itu lagi akan datang, kita tak belajar lagi. Dia panggil makna mutaba'ah ni, penyokong, syawahid, lepas pada ni tak lama dah. Wa ghairuhu, dan juga lain daripada Ibnu Juraih. Maknanya meriwayatkan dengan secara muttasil. Qala Abu Hatim al-mahfuzu hadithu Ibni Uyainah. Kata Abu Hatim al-mahfuz ialah hadis Ibni Uyainah. Huk mahfuz tu makna huk lebih kuat. Huk kurang tu ialah syaz. Tu. Au hiya litanwi, ataupun au tu litanwi, bagi mempelbagaikan. Takrif. Ai anna syadza nau'anin. Bahasanya syaz itu ada dua nau'. Kullu minhuma da'ifun la yuqbalu. Ketiap-tiap daripada kedua nau' san itu tidak diterima fil ihtijaj, pada buat hujah. Al-awwalu ma taqaddama, yang pertama barang yang telah lalu sebagaimana watani. Yang kedua huwallazi lam yakul khilafu. Ni yang kedua. Yang pertama sanilah. Aw lam yakul khilafu lakin yub'adu min rutbatil dabti wa zal musaddadu. Aw lam yakul khilaf, ataupun tidak adalah khilaf itu, tetapi tak ada khilaf. Lam yakul khilaf mana lam yujad khilaf, tidak ada khilaf. Tak ada khilaf. Lakin akan tetapi yub'adu min rutbatil dabti, tapi dijauhkan daripada martabat dhabi. Martabat orang panggil dhabi. Dhabi tak dhabi seorang rawi tu. Wadzal musaddad, dan ini adalah musaddad yang dibetulkan akan dia. Pandangan ni, wa hadzal qaul lam yakul ay la yahsulu al khilafu bi an ata bi syai'in infarada, dengan bahawa mendatang oleh seorang saat itu dengan sesuatu yang dianya infirad, bersendirian dengannya, dengan syai' sana. Lakin yub'adu, akan tetapi dibila jauh rawihi, akan rawinya bisiratil majhul, dibenarkan dengan sirah majhul. Sirah majhul seperti ruya, itu makna majhul. Miratbati ziddabti, daripada martabat yang mempunyai dhabi, orang yang ada dhabi. Dhabi mana adil. Lil al-maqbuli tafarruduhu, yang diterima oleh tafarrud dia. Makna kalau dia seorang diri dia yang meriwayatkan hadis itu, maka dia terima juga tafarrud dia. Orang yang tafarrud hadis ini kadang-kadang diterima, kadang-kadang tak diterima. Yang diterima tu makna yang kuat, gagah. Macam tafarrud Imam Syafi'i dan para a'immah, semuanya itu makna mereka seorang dia tu makna kuat dah. Misaluhu hadithu Abi Zukair, misalnya misal asani ni. Misal asani ni ialah hadis Abi Zukair bitasghir, baca dengan tasghir, bukan Abi Zakir. Boleh nak baca Abi Zakir, tapi dah tu dia mana letak nama dia Zukair, kena baca Zukair lah. Nama orang ni kena ikut tu dia. Abi Zukair bitasghir an Hisham bin Urwah, ambil daripada Hisham bin Urwah, an abihi Hisham bin Urwah, ambil daripada ayah dia. Siapa dia ayah dia? Urwah lah.
Urwah an Aisyah ambil daripada Aisyah radhiyallahu taala anha annahu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluha kulluha pula dah qulu al-balha bitamri fa inna ibna adam idza akalahu ghadiba syaitan. Makan oleh kamu tamar tak apa dah. Tamar kering. Tamar kering yang dicomop ke apa ni? Balkh bitam. Tamar kering yang mana tamar kering yang dijadikan tamar lah, bitamri. Qulu balha bitamri. Fa inna ibna adama, maka sesungguhnya anak Adam idza akalahu, apabila dia makan al-balha ni, ghadiba syaitan, nescaya marah oleh syaitan. Jadi kalau begitu hadis ni tak jadi nak masyhur sangatlah. Kalau makan dia boleh jadi hilang keciman itu okey. Boleh buat produk ke siapa. Macam kulak dulu ada. Timbul kulak Ganoderma dulu. Untuk pakat baca hadis itulah hadis bab kulak tu. Qala an-Nasa'i hadza munkarun. Nah, kita buktikan. Berkata Nasa'i hadis ni adalah mungkar. Situlah ila akhir wa subhanahu wa ta'ala alam.